Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah. Dalam pendidikan Islam ada dua kertas, yang satu kertas satu, yang kedua kertas dua. Kertas satu ni ujian bertulis, markahnya 100, diberi masa selama 2 jam 30 minit. Kemudian kertas dua ni masa untuk menjawab 10 minit je. Ini ujian lisan ni, ujian lisan, tilawah, hadis dan hafazan. Kemudian markah tadi, yang kalau kertas satu, 100 markah tadi dijadikan 80, kertas dua jadikan 20. Jadi pelajar-pelajar kena ambil yang markah 20 pada kertas dua ni. Maknanya nak pergi periksa tu, periksa bertulis tu, ujian bertulis, dah ada dah markah dalam tangan tu, yang tinggi tu, 20 tu. Jadi, nak tak nak pelajar-pelajar kena baca ayat hafazan, kemudian tilawah, kemudian hadis ya. Okay, saya tak sentuh kertas dua, saya terus pada kertas satu. Pada kertas satu, kemungkinan, saya kata kemungkinan ya, soalan, dia ada 5 soalan tu. Soalan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada pecah-pecahan lagi tu. Dalam kertas satu, kemungkinan Al-Quran, hadis dan tajwid. Kertas dua, kemungkinan akidah. Kertas tiga, kemungkinan fiqah. 4, tamadun dan tokoh. Yang 5, akhlak. Ini saya kata kemungkinan sebab saya tak nampak lagi sebenarnya soalan yang sebenar. Yang ada tu cuma dibagi-bagi gambaran saja. Yang pada penataran tu kan. Dan setiap soalan tu kemungkinan ada soalan kebat ya. Kebat tu mana kalau soalan kebat tu satu kebat 4 markah, setiap soalan tu kalau ada kebat sekurang-kurangnya ada 24 20 markah kebat, soalan kebat. Okay. Jadi nak tak nak pelajar-pelajar kena hadapi ni. Kita akan pergi satu persatu nanti ya. Ni jangkaan saya macam ni bentuk dia. Okey. Kalau tengok apa yang pelajar-pelajar tingkatan 4 dengan 5 ni sebenarnya dia punya tajuk cukup banyak. Tajuk cukup banyak. Tingkatan 4 ada 26 tajuk, tingkatan 5 ada 21 tajuk tu. Campur tajuk semua tu lebih kurang 47 tajuk semua. 47 tajuk ni tak semua keluar dalam soalan. Jadi nak tak nak kena baca semua. 42 tajuk banyak ni. Mungkin yang tajuk paling keluar pun mungkin paling banyak pun 10 tajuk je boleh keluar. Jadi yang lebihnya tu macam sia-sia kan baca, tapi tak apa, kita niat kerana Allah Ta'ala ya. Kita teruskan. Ni saya tak sentuh, hayat fazan. Kemudian tajwid, ini pun dia suatu benda yang baru ya. Terama mak lazim tu. Kemudian saya jangkakan soalan tajwid ni bentuk macam ni, macam yang lama je. Sama ada pilihan A atau B, A atau B. Kalau macam ni senang sikit lah. Belajar-belajar, dia tengok kan. Cumanya dia pada tahun ni dia ada yang beza sikit kan. Ni mak lazim ni. Mak lazim. Tajuk yang baru Ada orang tanya saya, Ustaz, nun mati, mim mati keluar tak? Nun mati dan mim mati. Nun mati dan mim mati pada saya tak keluar sebab dia tak ada dalam sukatan tingkatan 4 dan 5. Jadi nun mati dan mim mati kita tinggalkan. Itu mudah aja. Sebab biasanya pembina soalan dia akan lihat buku teks tingkatan 4 dan 5 untuk bina soalan. Kalau nun mati tak ada dalam tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, dia tak akan buat soalan. Okay. Kemungkinan juga bentuk soalan macam ni ya. Kemungkinan saya kata, nyatakan hukum tajwid, apa hukumnya, maksilah, apa hukumnya, mak lazim, kalimi, musaikal. Ini perlukan kepada latihan. Tajwid perlukan pada latihan. Okay. Seterus kepada bidang Al-Quran. Ada 6 bidang. 6 bidang yang penting ya. Bidang Al-Quran. Yang pertama, bidang Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran ni, kalau saya cakap laju bagi tahu takut saya nanti syok sendiri. Sebab tak tahu, tak nampak kan. Saya tak nampak muka pelajar-pelajar ni. Saya tengok dalam laptop je. Jadi tajuk yang ada tingkatan 5 ni, tingkatan 4-5 ni, ayat kefahaman ada 7 tajuk. 7 tajuk ni tak mungkin semua keluar. Dia beza kalau dulu kertas satu, dia boleh keluarkan dalam soalan isi tempat kosong dengan objektif. Dia tu boleh masuk. Tapi yang kali ni, soalan dalam bentuk subjektif. Dan saya highlightkan pada warna merah tu untuk kita bincang pada pagi ni Tajuknya tentang rasuah. Okey, ini bentuk soalan. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan suah. Pertama, nyatakan maksud rasuah. 2, jelaskan. 3, terangkan. Okey. Yang pertama sekali,
Okey. Yang ni penting ni. Benda depan ni jelaskan, terangkan ni. Kecuali yang masuk ya. Kalau jelaskan dia perlu kepada isi sahaja. Kalau terangkan perlu kepada isi dan huraian. Ini biasa perlu pada sebab itu kalau tengok jelaskan dua keburukan rasuah, dia nak dua isi je. Dia bukannya isi dan huraian, isi saja dua isi. Beza dengan terangkan. Terangkan kamu bagi isi je, dia akan dapat satu markah je. Tak apa, nanti saya tunjukkan macam mana cara nak menjawab soalan jelaskan dan terangkan. Okey, kita tengok yang pertama ni. Apa yang dikatakan rasuah ni? Maksud rasuah. Dalam pendidikan Islam, buku pendidikan Islam ni, tajuk apa ni, pengertian ni cukup banyak. Jadi, kalau keluar soalan berkaitan tentang maksud, saya bukan sentuh pada rasuah ya, tentang maksud. Maksud ni biasanya dalam pengertian ni ada dua perkara utama. Sebab itu dia dua markah. Jadi dua markah biasa yang keadakan dua. 2 kali 1 markah. Dua perkara utama. Apa saja pengertian, ada yang sampai 4 ya, tak apa. Maknanya kita ambil yang dua. Ya, sebarang pemberian atau suapan. Sebenarnya kalau pelajar-pelajar jawab, sebarang pemberian ni, suapan tak ada pun dah terima. Yang bertujuan memasukkan kebenaran pun dah terima dah. Tapi, kena ambil semua. Sebab itu dalam maksud ni, kena tengok apa yang ada dalam buku teks. Jangan direka-reka. Pengertian, maksud di fakta. Okey. Kemudian dia banyak soalan pengertian dalam buku teks 45 tu. Lebih kurang ada 140 pengertian tu. Kalau pelajar-pelajar tengok bilang ada 100 pengertian ni. Jadi banyak soalan-soalan pengertian ni. Apa nak buat? Banyakkan latihan. Latihan kan. Latihan ni sebenarnya untuk bina kemahiran. Okey. Dan jawab dalam bentuk perenggan ya. Untuk soalan maksud, jawab dalam bentuk perenggan. Ini yang dikatakan perenggan. Bukan jawab dalam bentuk poin. Okey. Ini contoh-contoh maksud lain kan. Saya sebut tadi kan, setiap maksud tu dia beza-beza. Ada yang 4, macam ni 4. Ahli sunnah jamaah ada 4 perkara. 4 perkara. Ada yang 2, ini 2. Berusaha dan tidak bergantung, 2. Mutakim ada 2. Dia beza-beza sebab tu paling kurang mesti ada 2. Walaupun ahli sunnah wal jamaah ni ada 4, pelajar-pelajar kena dapatkan 2 perkara tu, 2 isi tu, 2 poin ya. Macam haji ada 4 dan sebagainya. Ini contoh-contoh pengertian ya yang ada dalam buku teks. Saya ambil ni dalam buku teks ya. Contoh-contoh pengertian. Sebab tu pegang kuat-kuat soalan pengertian kena ada 2 poin. Cari 2 poin. Okey. Kita masuk dalam ayat tadi ya. Dalam ayat tadi, ayat tentang rasuah ada 4 perkara penting. 1, larangan rasuah. 3 perkara penting. 1, larangan ayat. Yang kedua tentang rasuah. Yang ketiga tentang pengajaran ayat. Kalaulah ditakdirkan keluar soalan ni, soalan berkaitan tentang ayat ni mudah. Untung sebab dia tak banyak ditanya. 1, larangan. Larangan berdasarkan ayat. Yang kedua berkaitan rasuah. Dalam rasuah tu pun dia tak banyak tentang masuk rasuah, tentang bentuk rasuah dan akibat rasuah. Satu lagi pengajaran ayat. Pengajaran. Dalam pengajaran ayat ni kita akan ambil nanti ya. Sebab tu saya letak 2 poin ya. 1, larangan. 2, bentuk larangan. 2 bentuk rasuah, Jadi, larangan-larangan berdasarkan ayat ni, nak paling mudah, pelajar-pelajar ingat apa? Ingat 3R tu. Larangan berdasarkan ayat 3R tu. Rasuah, riba dan rompak. 3R tu. Rasuah, riba, rompak. Larangan berdasarkan ayat. Jadi nanti 3 benda ni boleh dijadikan sebagai ayat pengajaran. Ada rompak, lawannya ada mencuri dan judi kan. Ingat tu. Tapi yang paling mudah ingat 3R. Larangannya 3R. Kemudian tambahlah judi dan mencuri. Dia ada 7 kan. Tapi saya letak 5 aja. Okey. Kemudian bentuk rasuah. Dia banyak bentuk rasuah ada 4 je. Meminta, memberi. 1 bagi, 1 minta, 1 bagi. Dah 2 dah. Kalau pelajar jawab, bentuk rasuah ialah meminta dan memberi rasuah. Dah 2 poin situ dah. 1 minta, 1 beri tu.
kemudian menyalahkan guna kuasa dan menggugurkan tuntutan. Ini nanti boleh dijadikan sebagai ayat pengajaran. Umat Islam hendaklah menjauhi daripada meminta rasuah. Umat Islam menjauhi daripada memberi rasuah. Ada berapa tu ayat pengajaran? Sini ada 5. Sini ada 5, ini ada 4. Campur-campur semua ada 9 ayat pengajaran. Kalau keluar soalan ayat pengajaran ni adalah soalan bonus ya sebenarnya. Okey. Okey, jadi pelajar-pelajar kena banyak latihan ya. Latihan ni untuk membina kemahiran. Buku latihan ni yang ada kan, model gemilang. Saya tak tahulah, banyak sekolah yang baru nak mula, ada yang baru beli kan. Macam saya, sekolah pelajar-pelajar saya dah habis dah masuk round yang kedua dah, pusingan yang kedua untuk maju gemilang ni. Saya buat seminggu 2 kali setiap malam. Okey. Kita teruskan. Ni kan. Tentang keburukan ni. Apa saja soalan yang berkaitan tentang keburukan, sama ada apa saja larangannya. Apa saja larangan Allah Ta'ala. Tak kira apa-apa saja, tak kira rasuah ke, judi ke, ataupun kalau dalam tajuk hadis tu, dosa-dosa besar tu termasuk syirik, sihir, makan harta anak yatim, apa saja keburukan, jawapannya ialah paling mudah. Apa dia? Allah benci, masyarakat benci, jiwa tidak tenang. Mula sebab kita tahu apa saja tentang keburukan atau kesan. Keburukan atau kesan. Soalannya, jelaskan 2 keburukan rasuah. Apa saja? Dia punya jawapannya sama aja. Ingat ni, dibenci Allah, dibenci masyarakat, jiwa tidak tenang. Tetapi tengok kepala soalan, sama ada jelaskan atau terangkan. Jelaskan ke atau terangkan? Kalau jelaskan, Ustaz dah bagi tahu tadi, hanya untuk isi saja. Dibenci Allah pun cukup dah. Dibenci masyarakat cukup. Jiwa tidak tenang cukup. Tetapi kalau terangkan, dia kena ada huraian. Huraiannya ni huraian. Kerana tidak jujur, ni huraian, ini huraian ya. Tambah kerana ni. Tambah kerana. Paling mudah, pelajar-pelajar tambah perkataan suka. Ini supaya, untuk, kerana, agar. Pilihan ya. Supaya boleh, untuk boleh, kerana boleh, agar boleh. Mesti 4 ni ke? Tak semesti. Ada banyak lagi. Tapi Ustaz nak bagi yang mudah ni. Jadi untuk bezakan soalan dia ada isi dan huraian, penyambung itu gunakan perkataan suka. Suka apa? Singkatan supaya, untuk, kerana, agar. Jadi Ustaz bagi tahu ya, apa je sahaja soalan berkaitan larangan Allah Ta'ala, jawapannya ialah Allah benci, masyarakat benci, jiwa tidak tenang. Okay, itu ni soalan untuk kalau untuk diri sendiri ya. Kalau untuk negara, ekonomi terjejas kerana apa? Cukup saja, pembangunan tidak dapat jalankan kerana apa? Kerana masyarakat korupsi. Ini contoh ya. Okey. Negara tidak aman damai kerana masyarakat memberontak. Ini untuk negara. Yang atas tadi untuk individu ya. Untuk individu, Allah benci, masyarakat benci, jiwa tidak tenang. Tapi kalau untuk negara, ekonomi, pembangunan, keamanan. Ambil itu dia. Ekonomi, satu ekonomi dia, pembangunan, kemudian aman. Keamanan negara tu. Negara aman ke tak aman? Okey. Sebab sekarang bentuk soalan dia mungkin dia kata kepada masyarakat, dalam masyarakat, untuk masyarakat ataupun terhadap agama pun ada ya. Okey. Ini Ustaz bagi contoh ni. Untuk individu, kesan, keburukan, Allah benci, dibenci oleh masyarakat, jiwa tidak tenang. Tapi kalau untuk masyarakat atau negara, kehidupan tidak aman ataupun tidak aman damai, pembangunan negara tergendala dan ekonomi mundur. Dan untuk agama, menjatuhkan maruah, kemudian merosakkan akidah. Manakala untuk ekonomi, pesan terhadap ekonomi ya, apa saja soalan ni, dia boleh masuk semua ni. Malas berusaha, berlaku pembaziran. Ya. Yang ni boleh masuk semua. Soalan apa soalan berkaitan tentang larangan-larangan Allah.
Untuk individu macam ni jawapannya. Kalau untuk masyarakat macam ini. Untuk agama macam ni. Ekonomi macam ni. Tapi yang ni isi saja. Tengok soalan. Kalau soalan tu dia terangkan, dia perlu pada isi dan huraian. Ini kesan baik, kesan buruk. Tapi kalau kesan baik ataupun kelebihan, biasanya kalau benci, lawankan balik. Allah sayang, masyarakat sayang, jiwa tidak tenang. Masyarakat tadi tak aman kan? Yang ni aman damai, pembangunan dapat laksanakan, ekonomi maju. Lawankan balik. Kalau tadi Islam jatuh maruah, Islam dipandang mulia, meningkatkan akidah. Kalau ekonomi, rajin berusaha dan ekonomi bertambah maju. Ini untuk kalau kelebihan ya. Kelebihan atau kebaikan atau kesan baik. Soalan tu. Atau setengah tu kepentingan boleh masuk. Kepentingan boleh masuk, hikmah pun boleh. Okey. Ustaz sebut tadi kan, soalan pengajaran tadi Ustaz sebut dah. Bentuk rasuah dan larangan-larangan berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Ada berapa tu? Semua ada 9 tu. Dengan syarat ayat pengajaran ni mesti dimulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah ni. Ada 2 ayat je yang kita boleh gunakan depan ni. Sama ada kita hendaklah atau umat Islam hendaklah. Mudah aja. Jangan pening-pening kepala. Ambil kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah. Nanti ayat ni boleh digunakan dalam satu ayat untuk pengajaran. Pengajaran ayat, pengajaran hadis ataupun ayat ya. Yang kedua dalam soalan kebat nanti. Soalan kebat, kesimpulan. Yang ketiga dalam soalan iktibar. Iktibar pada tamadun. Iktibar tokoh dan kerajaan tu. Boleh gunakan ayat macam ni. Okay? Jadi, bila dia minta terangkan, mesti isi ni, isi dia, rasuah agar. Ingat tak tadi? Gunakan perkataan apa? Suka tadi kan? Suka. Yang ini agar hidup diberkati Allah. Mudahnya. Kita hendaklah menjauhi. Kalau pelajar-pelajar tengok ayat ni, sama je. Kita hendaklah menjauhi kan, menjauhi. Tapi bezanya kat sini kan, meminta rasuah dengan memberi rasuah. Meminta rasuah, memberi rasuah. Dah dua benda yang berbeza. Ni ambil supaya, Ustaz letak supaya jiwa tenang. Yang belakang ni simple tengok, hidup berkat Allah, jiwa tenang. Paling mudah pelajar tengok balik tadi kan, kebaikan ataupun kesan baik tadi, kesan baik, kesan buruk tu. Ambil kesan baik. Kesan baik tadi kan, jiwa tenang, hidup berkat dan dihormati orang, dan sebagainya. Okey, Ustaz bagi pilihan ya. Kita hendaklah mencari rezeki yang halal. Ini Ustaz ambil dalam buku teks ya. Pun boleh juga. Maknanya pengajaran ni kalau keluar soalan, dia merupakan lubuk markah. Dia dah tahu dah apa nak buat sepatutnya. Dia tak banyak ayat, tak banyak, ada 7 je kan. Okey. Ini Ustaz bagi pilihan-pilihan ya. Pilihan yang huraian tu supaya bahagia, untuk dapat keredaan, kerana mentaati, agar dipandang mulia, agar diberkati Allah, untuk menjaga maruah. Yang ni ayat simple-simple ni. Yang huraian yang simple je, supaya bahagia, untuk dapat keredaan, kerana mentaati Allah, agar dipandang mulia, agar diberkati Allah, untuk menjaga maruah, supaya jiwa tenang. Okay. Ini mudah. Jadi kalau keluar soalan pengajaran sama ada hadis ataupun ayat, dia merupakan bonus ya, bonus untuk dapat markah tu. Okey, kita masuk yang kedua, bidang hadis. Bidang hadis ni tajuk tak banyak, 4 je. 4 tajuk ni dia tak keluar semua tajuk. Mungkin 1 tajuk je. Mungkin 2 tajuk. Ustaz ambil 1 tajuk iaitu berkaitan tentang dosa besar. Dosa besar kan, tingkatan 4. Kenapa Ustaz suka ambil tingkatan 4 tajuk-tajuk? Adalah sebabnya. Ya. Ini contoh ayat. Contoh hadis. Dibagi hadis. Kemudian, ni bentuk soalan ya, bentuk soalan. Nyatakan masuk potongan yang bergaris. Nyatakan 2 contoh perbuatan larangan Allah dalam kalimah bergaris. Kemudian soalan keempat nanti sebelah Potongan yang bergaris.
Sama ada hadis ataupun Al-Quran, kalau keluar minta potongan ni, dia merupakan soalan killer. Soalan satu roman dengan dua roman ni dia ada kaitan. Kalau tak boleh jawab soalan satu, dia tak boleh jawab soalan dua. Jadi, ni soalan berkaitan dosa besar. Biasanya, perkataan bergaris ni, dia ada bunyi-bunyi Melayu kan. Wa aklul malil yatim. Yatim kan? Yatim. Jadi depan tak nampak kan? Kalau depan tak nampak, mesti kita boleh jangkakan. Kita dah ajarkan dosa-dosa besar yang ustazah ajar dalam kelas tu kan. Di antaranya yatim. Yatim apa dia? Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Barulah dapat jawab soalan nombor 2. Kalau soalan pertama tak dapat jawab, dibagi soalan nombor 2 ni, memang hilang markah lah. 2 markah. Mujur 2 markah lah. Kalau 4 markah, rugi kan. Jadi, 2 contoh perbuatan makan harta anak yatim. Apa dia contohnya? Dia minta soalan tu dia nyatakan, simple dia. Nyatakan dia nak isi saja. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan kebat Soalan kebat yang sebelah. Ini dia katakan subjektif berstruktur. Maknanya 1 dengan 2 tu ada kaitan. Okay. Soalan yang kedua kebat Soalan kebat ni pemikiran dia apa saja idea boleh diterima pakai asalkan mengikut kehendak soalan. Soalan kebat ni ustaz selalu kaitkan dengan pokok kelapa ni. Pokok kelapa. Soalannya ialah cara-cara untuk mendapatkan buah kelapa dekat pokok kelapa. Apa caranya? Macam-macam cara kan? Apa saja idea bagi boleh diterima asalkan mengikut kehendak soalan. Caranya ialah panjat. Tengoklah pokok kelapa tu kalau pendek, kalau rendah lagi dia boleh panjat lah. Kalau dah yang tinggi-tinggi tu nak panjat gayat kan. Ataupun gunakan himat monyet, ada kan. Ataupun dia gunakan galah. Sekarang gunakan galah lah, banyak gunakan galah. Ataupun guna tangga. Yelah, kelapa je masih pendek lagi, guna tangga lah. Tebang ni orang tak bijak ni, tapi dapat tak buah kelapa tu? Dapat. Itu kan cara. Ataupun dan sebagainya, macam-macam lagi. Boleh tak kita beli buah kelapa ni dekat market? Ambil buah kelapa tu kat market, nah ini buah kelapa dia. Walaupun dapat buah kelapa, tapi jawapannya tak betul. Sebab dia tak mengikut kehendak soalan. Soalannya apa tadi? Dapatkan buah kelapa ni dekat pokok kelapa. Bukannya dapatkan buah kelapa saja, tapi dekat pokok kelapa. Jadi caranya, panjat boleh. Kalau beli kat market tak boleh. Sebab apa? Dekat market tu mana ada pokok kelapa? Kecuali lah market Sabak kan. Tengah-tengah tu ada pokok kelapa kan. Jadi, walaupun soalan kebat ni, dia aras terbuka. Dia terbuka Dia punya isi terbuka. Keterbukaan tu, dia masih mengikut kehendak soalan. Okay. Ustaz bagi contoh Ini soalan kebat. Encik Ali telah diamanahkan untuk menjaga 2 orang anak saudaranya yang baru saja kematian ibu bapa tersebut meninggalkan harta banyak. Soalannya berdasarkan situ di atas, huraikan bagaimana Encik Ali menguruskan amanah tersebut mengikut syariat. Soalan kebat, dia mesti ada stimulus. Dipanggil stimulus Mesti ada ni. Ada statementnya. Kemudian soalan kebat, kalau kita tak baca yang Encik Ali tu, kita tak baca, kamu terus baca yang ni, baca yang bawah ni. Andai kata yang atas tutup, Encik Ali tutup Terus baca soalan berdasarkan di atas huraikan bagaimana Encik Ali amanah tersebut. Memang tak boleh jawab. Itu ciri-ciri soalan kebat. Soalan kebat mesti dia berdasarkan kepada benda yang atas, perkara atas. Ada soalan kebat yang dia tak ikut pun ada. Itu tak tahu lah. Di style mana tak tahu. Tapi soalan kebat mesti berdasarkan statement ataupun stimulus. Mesti ada. Okey. Soalan kebat. Apa dapat soalan kebat ni? Yang pertama sekali, apa nak buat? Tengok markah. Dan jawapan soalan kebat mesti ada 4 perkara. Mesti ada 4. Soalan kebat ni nak memastikan pelajar tu cemerlang ke tak cemerlang. Yang dapat A+, A tolak tu semua dia dapat jawab soalan kebat dia dengan cemerlang. Tapi kalau dia tak cemerlang, dia dapat C, dapat D sebab tu pastikan soalan kebat ni dia dapat ada isi. Pertama mesti ada isi. Yang kedua ada huraian. Yang ketiga ada huraian lengkap. Yang keempat ada kesimpulan. Nak jawab soalan kebat mesti ada 4 perkara ni. Ada isi, ada huraian lengkap, kesimpulan. Tak apa nanti Ustaz ajar macam mana cara nak jawab soalan kebat yang mudah. Pertama sekali, dalam dapat soalan kebat, baca 3 hingga 4 kali ni.
kena baca banyak kali, 3 ataupun 4 kali. Berdasarkan huraikan bagaimana dia diminta apa ni. Kalau bagaimana dia cara kan, bagaimana cara ataupun langkah menguruskan. Baca, kemudian gariskan. Ustaz dah gariskan tadi kan, bagaimana. Kemudian pilih isi yang sesuai. Jadi isi-isi ni kena senaraikan lah. Macam kamu buat karangan, ada isi kan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi. Senaraikan. Kemudian dah senaraikan tu, cari sisi yang paling mudah untuk menjawab soalan. Kemudian, dan jawab dalam bentuk perenggan. Soalan kebat jawab dalam bentuk perenggan. Dia tak boleh jawab macam soalan-soalan yang tadi kan. Macam tadi kan, soalan apa tadi? Contoh kan, dia minta 2. Itu letak dash-dash tak apa. Tapi soalan kebat mesti jawab dalam bentuk perenggan. Jadi huraikan bagaimana. Dia minta cara ya. Cara uruskan harta. Uruskan harta anak yatim. Apa caranya? Caranya, okay. Harta tersebut dilaburkan ataupun masuk ke pasaran saham kan, isi dia kan, ataupun diusahakan. Ini cara dia kan. Katalah anak tersebut ditinggalkan oleh bapa ni tadi, hartanya ada 100 ekar, usahakan sawit kan. Duit banyak 3 juta, belanjakan untuk anak-anak tadi. Ataupun duit terlalu banyak kan, 10 juta. Harta tu apa nak buat? Simpan je cukup. 10 juta simpan cukup dah untuk keperluan kan. Okey. Itu di antara isi. Okey. Kemudian bila jawab soalan tu, dia perlu ada isi. Ustaz sebut tadi kan, ada huraian, ada huraian lengkap dan kesimpulan. Ada 4 perkara ni. Ini isi, 1 isi, yang 2 huraian, 3 huraian lengkap, 4 kesimpulan. Okey. Kalau ada nak perasan ya, dalam yang awal tadi, soalan terangkan, dia ada isi dan huraian. Dijawab kan, soalan isi, ini isi. Kemudian penyambungnya dengan perkataan suka kan, suka. Kemudian huraian. Isi. Ini pada satu ayat kan. Ini juga boleh digunakan dalam soalan kebat. Yang ni yang kedua, mulakan perkataan kesannya. Kesannya, apa dia kesannya? Huraian, lengkap. Dan akhir sekali kesimpulannya. Ini kesimpulan. Okay. Kesimpulan ni ayat macam ayat pengajaran tadi. Jadi soalan kebat boleh gunakan 3 ayat, boleh gunakan 4 ayat. Tengok bila kamu jawab, bila nampak kan. Nampak ayat pertama isi dan huraian. Ayat kedua mulakan perkataan kesannya. Ayat ketiga mulakan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya kita hendaklah. Kesimpulannya kita hendaklah. Ini contoh soalan kebat ya. Soalan menjawab soalan kebat ni. Biar nampak teratur. Step by step tu. Dia punya apa SOP-nya. SOP soalan kebat macam ni cara jawapannya. Sama ada. Kemudian bila dah jawab tu, semak balik. Semak balik apa yang kamu tulis tu. Ada tak 4 perkara tu? Kalau ada, alhamdulillah. Jawapan yang baik lah. Pertama, semak. Isi kan. Isi keperluan. Kedua, hidup terbiar. Ketiga, huraian lengkap dia. Azab dapat siksaan kan. Kesan tu, kesan. Kemudian, K itu kesimpulan. Laksanakan dengan jawab. Jadi bila nampak ni, antara satu dengan satu ni, dia beza. Baru dah soalan kebat. Tapi bila jawab soalan kebat tu, kamu jangan pisahkan macam ni ya. Ustaz nak bagi mudah ni. Bagi mudah. Bila jawab soalan kebat, kamu cantumkan terus. Menggunakan harta supaya tak ada kan. Kesannya. Perlu tak tulis I ni? I has. Tak perlu ya. Tak perlu nak tulis. Kalau tak tulis, tak ada masalah. Dia tak buang markah pun. Jadi soalan kebat, jawab dalam bentuk perenggan. Yang ini Ustaz bagi contoh ni soalan kebat yang jawab 3 ayat je. Ayat pertama isi dan huraian. Ayat kedua mulakan dengan kesannya untuk huraian lengkap. Ayat keempat kesimpulannya. Mudah kan ayat ketiga? Okey, mudah je. Okey, yang bawah ni yang 4 ayat ya. Bezanya apa dia? Bezanya hal ini menyebabkan. Jadi kalau pelajar nak jawab soalan kebat ni gunakan 4 ayat. Tahu tak 4 ayat? Ini 1 ayat.
Apa 4 ayat tersebut? Ini satu ayat. Okey. Kesannya ni sampai sini ayat yang kedua. Kemudian kesimpulan sini ayat ketiga. Tapi kalau nak jawab 4 ayat, ayat yang pertama tadi isi, ayat kedua memulakan dengan perkataan hal ini. Ayat ketiga kesannya. Kesannya mana nak dapat ni? Kesannya tadi Ustaz bagi tadi kan, yang awal tadi kan. Kesan baik diri, kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap negara. Tadi kan dia 4 perkara dari kesan ekonomi. Ini kesannya. Yang keempat, ini huraian lengkap, mulakan dengan kesimpulannya. Mesti gunakan perkataan kesimpulan ke? Tak semesti, boleh. Ada pelajar ada tanya saya, Ustaz kalau gunakan macam bahasa Melayu boleh tak? Dia tak nak gunakan kesimpulan. Tuntasnya sebagai pemegang manah boleh. Lagi apa? Konklusinya pun boleh. Lagi apa? Perkataan-perkataan kesimpulan. Dia tak nak gunakan kesimpulan, gunakan oleh itu sebagai pemegang amanah pun boleh juga. Paling mudah. Oleh itu sebagai pemegang amanah. Jadi nak menunjukkan bahawa dia ayat kesimpulan. Yang ni untuk 4 ayat ya. Soalan kebat untuk 4 ayat. Tapi nanti Ustaz tunjukkan beberapa contoh-contoh soalan kebat yang dia beza antara satu sama lain. Ini pattern-pattern yang beza. Ini cara menjawab 4 ayat. Ada ayat pertama, isi. Ayat kedua, huraian. Ayat ketiga, huraian lengkap. Ayat keempat, kesimpulan. Ayat dia sama je. Cuma bezanya apa ni? Dibuang ni kan. Hal ini dengan supaya. Tu je. Katakanlah ditakdirkan. Tahun ni soalan kebat ada 6 markah. Biasa tadi kan kamu tengok soalan kebat, dia tulis apa? 4 markah kan? Tahun ni dia beza. Dia tak nak 4 markah, dia letak 6 markah. Pula dah 6 markah. Apa nak buat? Ustaz dah bincang beberapa kawan ya. Beberapa kawan, kalau 6 markah, gunakan 4 ayat je. Ayat pertama, isi. Yang ni tadi gunakan apa? Perkataan suka, supaya, kerana, untuk, kemudian huraian. Okey, ini kalau 6 markah ya. Kalau 6 markah. 6M, 6 markah. Ayat yang kedua, mulakan dengan perkataan selain itu. Selain itu. Selain itu dia isi ya. Isi juga. Isi yang kedua. Isi yang kedua. Kemudian penyambungnya gunakan suka tadi, supaya, kerana, agar. Kemudian huraian. Huraian kedua. Huraian kedua. Maknanya ayat pertama, ayat kedua ada isi, huraian. Ayat kedua ada isi dan huraian. Gunakan selain itu. Ayat yang ketiga, gunakan perkataan kesannya. Boleh gunakan kesannya, boleh gunakan sebagai contoh. Tapi gunakan sebagai contoh ni hati-hati ya. Sebagai contoh. Kerana sebab apa Ustaz kata hati-hati? Sebagai contoh, ada calon jawab. Saya bagi contoh, Ustaz contoh. Sebagai contoh, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berselawat ke atas Nabi dan sebagainya. Dia sebut semua kan. Antara amalan-amalan tu kan, amalan sunat kan. Itu dia tak terima lagi ya. Sebagai huraian lengkap. Sebagai contoh, membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan. Kan beza tu. Dapat meningkatkan keimanan. Membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan. Yang tadi Ustaz bagi yang awal tadi apa? Sebagai contoh, membaca Al-Quran, berselawat ke atas Nabi, berzikir kepada Allah, sembahyang sunat dan sebagainya. Dia tak ada lagi ya. Dia sebagai contoh ni kena ada contohnya dan dijelaskan. Sebagai contoh, berselawat ke atas Nabi dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Okay? Dan akhirnya mulakan oleh itu. Oleh itu boleh, kesimpulannya pun boleh. Huraian. Ini untuk kesimpulannya. Ayat untuk yang kesimpulan ni macam ayat pengajaran tadi. Ada isi, ada huraian. Kita hendaklah isi, campur, kemudian ada apa tadi suka, supaya apa? Supaya jiwa tenang, supaya diberkati Allah. Jadi kalau 6 markah, gunakan 4 ayat cukup je. Jangan banyak-banyak lah. Ini pelajar dijawab panjang-panjang kan. Tengok semua tak ada.
Lepas tu apa nak buat, cek balik. Ini soalan kebat kalau dia nak markah. Ustaz bagi contoh pelajar tadi kan. Menggunakan harta tersebut untuk keperluan supaya isi dan huraian. Ingat soalan terangkan tadi kan, isi huraian supaya. Kemudian yang kedua, selain itu harta anak yatim tersebut dilaburkan syarikat yang stabil untuk, Ustaz gunakan untuk kan. Yang tadi suka untuk mendapat keuntungan dari saham yang diniagakan. Okey, untuk. Kemudian gunakan perkataan kesannya. Kan mula tadi, ya, kesannya. Kesannya orang menjaga harta. Kemudian kesimpulannya sebagai pemanah-manah kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab dengan jujur. Jadi ayat pertama ada isi dan huraian, ayat kedua ada isi dan huraian yang kedua, ayat ketiga ada huraian lengkap, ayat keempat ada kesimpulan. Okey. Ini contoh ya, contoh soalan. Tapi bila nak jawab jangan pisah-pisahkan je ni ya. Pelajar-pelajar kena sambung ayat tu. Buat dalam bentuk satu perenggan. Perenggan lah macam ni. Menggunakan, jadi dia nampak cantik. Perlu tak ada ni? Isi satu, huraian satu, isi dua, huraian dua. Huraian lengkap dan kesimpulan. Tak perlu lah. Nak tulis pun tak jadi masalah. Nak tak tulis pun tak masalah. Ustaz nak bagi mudahnya, biarkan pelajar-pelajar nampak. Macam ni soalan kebat bila nak menjawab soalan kebat ni ya. Ini yang untuk 6 markah. Kita standby untuk 6 markah. Ditakdirkan ada soalan kebat 6 markah. Kalau tak ada tak masalah. Kalau ada 6 markah, kita maknanya ada punya kaedah. Macam mana cara nak menjawab soalan kebat yang 6 markah. Kita ambil ni contoh pada soalan PSI ya. Okay. Dalam dosa besar tadi, okey. Dosa besar tadi yang Ustaz sebut tadi 7 perkara kan? Syirik, dia membunuh, riba, makan, lari medan perang dan qazaf kan? Ini yang dipanggil yang merah ni untuk soalan KBKK ya. Respon terbuka. Apa maksud respon terbuka? Dia isi boleh pelbagai. Yang atas tu dipanggil respon terhad. Maknanya apa yang ada dalam konteks kecuali contoh lah. Contoh ni yang ada ataupun yang luar. Jadi Ustaz akan pergi yang warna merah ni. Kesan, punca, hikmah. Macam kesan tadi kan. Kesan, Ustaz dah terangkan tadi kan. Apa saja, kesan, apa saja larangan-larangan Allah. Apa kesannya? Kalau terhadap diri, Allah benci. Masyarakat benci, jiwa tidak tenang. Kalau pada masyarakat tidak dapat aman damai, pembangunan tak dapat laksanakan, ekonomi tak stabil. Kan? Okay, Ustaz pergi yang ke nombor 2 tu. Punca atau sebab berlakunya larangan Allah. Kadang dia keluar dalam soalan-soalan kibat juga. Terangkan atau jelaskan 2 punca masih terdapat amalan riba. Okay. Bila dia minta 2, soalan yang ni dia minta 2. Pelajar-pelajar kalau boleh, jangan bagi 2. Bagi yang banyak-banyak lah. Selebih 2 lah. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh dan sebagainya. Dan tulis balik ni, 2 punca. Tulis balik, 2 punca. Punca terdapat, apa dia, amalan riba. Riba ke, ataupun sihir, ataupun makan yatim. Sama je. Dan tengok kepala, dia tengok terangkan. Terangkan, set, isi dan huraian. Kalau jelaskan, isi saja. Yang ni isi campur huraian. Isi campur huraian. Okay. Punca ni, apa saja larangan-larangan Allah, apa saja larangan Allah, sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, puncanya 3 je. Ingat I, K, P. Ni lama dah ni. Kaedah ni lama dah. Iman. Iman tidak mantap. Iman ya. Ni kurang. Ni terpengaruh. 3 tu. Iman tidak mantap. 2 punca. Saya sebut tadi kan kena tulis dia 2 punca. Iman tidak mantap, kurang didikan agama dan terpengaruh dengan persekitaran ataupun gaya hidup moden. Ini isi ya untuk jelaskan isi.
Kalau jelaskan terpengaruh, sama ini cukup dah. Tapi kalau terangkan, dia kerana tiada kesedaran. Ustaz sebut tadi kan, tak semestinya gunakan perkataan suka Ustaz buat ni dengan cara mudah mencari kejayaan. Contoh jadi soalan apa ni huraian ni tak semestinya gunakan suka, tapi gunakan perkataan penyambung yang boleh nampakkan beza di antara isi dan huraian. Okey. Ni satu. Yang kedua, dua hikmah dengan dua sebab. Diharamkan amalan riba, sebab diharamkan amalan riba. Yang tadi sebab berlaku punca ataupun sebab berlaku ataupun faktor. Punca ataupun sebab berlaku ataupun faktor. Itu jawapannya ialah IKT tadi. Iman tidak mantap, kurang didikan agama, terpengaruh dengan percikaran. Tapi kalau sebab diharamkan, beza. Apa saja amalan yang diharamkan? Banyak kita belajar ni. Dia ada dua. Satu hikmah, satu sebab. Satu hikmah, satu sebab. Okey, Ustaz bagi dua perkara. Satu ni yang perkara-perkara positif, pelihara agama positif menjaga maruah positif, hidup aman damai positif, maksiat dapat elakkan positif, jenayah dapat elakkan semua positif. Satu lagi yang berlawanan dipanggil negatif. Pelihara lawannya jatuh, jaga jatuh, damai bergaduh, maksiat yang ni elak maksiat berlaku maksiat, elak jenayah berlaku jenayah, elak bazir berlaku pembaziran. Dia ada dua benda yang berbeza. Satu yang dikatakan positif satu lagi negatif. Positif, negatif. Perkara kebaikan, keburukan. Okey. Kalau soalan tu hikmah diharamkan, jawapannya ialah yang positif. Kalau sebab diharamkan, jawapannya ialah negatif. Di awal tadi Ustaz sebut kan, kalau dia minta 2, kamu keliru kan, nak bagi berapa, bagi 4. Boleh, tak masalah. Bagi 4, 2 positif, nak jawab keliru. Ini positif ke negatif? Letak 2 negatif, 2 positif. Jadi ada standby kan. Itu hikmah dia. Itu dia punya kelebihan jawab soalan yang ada minta 2 atau selebihnya. Kita boleh bagi apa saja. Berapa nak bagi? Dia minta 2, bagi lebih. Macam kalau kita tengok kan, sebelah ni ada sawit 2 ekar, nampak ayam hutan 2 ekor. Berapa jerat nak pasang? Kita nak pasang jerat banyak-banyak ni supaya dapat ayam hutan tadi. Banyak pasanglah sampai 5 jerat kan. Boleh dapat 2 ekor ayam hutan tadi kan. Sebab tu gini. Jadi soalan-soalan yang minta 2 ataupun berapa ni, bagi lebih. Jadi tengok, kalau hikmah, jawapannya ialah positif. Kalau sebab diharamkan, dia baru negatif. Menjatuhkan imej agama, sebab itu diharamkan. Apa saja amalan yang diharamkan. Okey. Kemudian masih lagi soalan KBKK Usaha mengelakkan diri daripada perbuatan sihir ataupun riba ataupun makan harta yatim, sama aja. Larangan-larangan ni, cara nak elakkan larangan-larangan Allah, apa cara dia? Caranya gunakan simbol SIDQ. Ustaz banyak gunakan simbol-simbol tadi apa tadi? IKT kan? IKT ni SIDQ. Jadi bila kamu gunakan simbol-simbol ni mudah nak ingat. Apa cara nak elakkan melakukan larangan Allah? Ingat SIDQ. S, soleh. I, ilmu. D, doa. Q, Quran. Ini soalan-soalan yang respon terbuka bukan terhad, terbuka. Respon terbuka ni soalan KBKK Dulu KBKK, sekarang panggil respon terbuka tu. Okey. Soleh. Tulis balik 2 usaha. Ni wajib tulis ni. Yang ni wajib tulis 2 usaha. Tengok soalan sama ada terangkan ataupun jelaskan. Terangkan ada perisi dan huraian, jelaskan isi sahaja. Kalau terangkan, bergaul dengan orang yang soleh. Keywordnya soleh tadi kan, supaya. Ini untuk terangkan, dapat mencontohi akhlak. Dalami ilmu agama, ilmu, keywordnya ilmu. Ilmu, ni soleh. Dapat bezakan antara benar dan salah. Yang ketiga, sentiasa berdoa, di doa. Doa tadi kan, kepada Allah, dan akhir kali ialah Quran.
Banyakkan baca Al-Quran ataupun boleh merujuk kepada Al-Quran. Boleh. Dua-dua. Banyak Quran, baca Quran boleh, merujuk pada Al-Quran pun boleh. Ataupun kembali kepada Al-Quran. Keywordnya kepada Al-Quran. Jadi, apa saja soalan untuk mengelakkan daripada larangan-larangan Allah, keywordnya SIDQ. Yang tadi kalau faktor ataupun punca, apa keyword dia? Keywordnya ialah apa tadi? IKT. Satu lagi soalan, masih juga amalan tentang langkah kita nak perbetulkan orang lain. Masyarakat melakukan satu larangan Allah. Apa perlu kita buat? Langkah yang perlu anda lakukan terhadap masyarakat yang melakukan riba ataupun sihir. Ini larangan ya. Masyarakat yang melakukan larangan Allah. Apa tindakan kita? Yang tadi cara nak elakkan. Yang ini cara kita nak buat pada orang lain. Ini caranya ialah NLA. NLA, nasi, lauk, ayam. Ingat nasi, lauk, ayam. Langkah terhadap orang, nasi, lauk, ayam. N ni nasihat. L, lapor. A, ajak. Nasihat, lapor, ajak. Terangkan. Dua langkah yang perlu dilakukan. Tulis balik ni ya. Yang ni wajib tulis. Sebab apa? Tidak menyusahkan pemeriksa. Kadang pemeriksa ni marah juga kan. Tiba-tiba dijawab kan. Kena tulis dua langkah yang perlu dilakukan. Pertama, nasihat tadi kan. Nasihat. Yang kedua, lapor. Ketiga, ajak. Ingat tu. Nasihat, lapor, ajak. Tengok soalan. Kalau terangkan, dia nak isi dan huraian. Kalau jelaskan, setakat isi saja cukup. Yang hitam isi ya. Yang hitam isi ya. Cukup dah. Tapi kalau terangkan, sambung dengan perkataan supaya ataupun kerana. Apa dia? Huraian. Okey. Ustaz masuk bahagian akidah. Dah pukul 12 dah. Baru masuk dua bidang baru bidang Al-Quran dengan hadis. Masuk ketiga je akidah. Dalam tajuk akidah ni, tajuknya tak banyak, 4 je. Ada 5 je. 5. Al-Mutaqim, Al-Jabar, perkara batal iman, ajaran sesat, Raqib Al-Syahid dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, Ustaz lightkan warna merah tu sebab apa? Pada jangkaan Ustaz, 4 perkara ni dia akan keluar dalam soalan. Ada Mutaqim, Jabar, Raqib, Syahid ni. Ustaz jangka dia akan keluar satu soalan. Macam mana nak ingat Al-Mutaqim, Al-Jabar, Raqib, Syahid ni? Dah jawab je ni. Buat sekarang. Dah buat dah? Okay. Yang pertama, ingat Menteri Besar. MB. Yang kedua, ingat jawatan kuasa. JK. Kemudian yang ni, RA. Yang ni, SS. Short sendiri. Okey. B. B apa? B balas. K. Kuasa. A. Awasi. S. Saksi. Okey. Ada gangguan sikit. Yang ni Mutaqim, J Jabar, R Raqib, S Syahid. Nak mudah ingat ni. Pertama dia akan tanya tentang arti. Arti Al-Mutaqim. Nama Allah yang Maha Pembalas. Dapat markah dah. Arti Raqib. Nama Allah yang Maha Mengawasi. Arti Syahid. Nama Allah yang Maha Menyaksikan. Ataupun Maha Berkuasa. Satu. Dengan apa dan sebagainya. Itu pengertian ya. Kita tengok pengertian nanti. Jadi paling kurang pelajar dia dapat dah. Nak ingat ke? Kalau Mutaqim, ingat MB, Maha Balas. J, Jabar, jawatan kuasa. RA, kemudian SS, short sendiri kan. Syahid, saksi, menyaksikan. Sebab yang kedua, dia akan tanya tentang Allahu Akbar, apa ni? Bukti, bukan bukti. Bukti ataupun kefahaman. Kalau tingkatan 4, ni tingkatan 4 ya. Ini tingkatan 4. Tingkatan 4, dia akan tanya kefahaman. Kalau tingkatan 5, dia akan tanya bukti. Bukti yang Allah tu Maha Mengawasi. Tengok padahal benda yang sama je, tak apa.
Ada masalah. Ha. Kita kena raikanlah buku teks kan. Okey. Jadi pokok pangkalnya pelajar lain dapat dah. Ingat MB, ingat JK, ingat SS, ingat RA. Nak buku dah ingat je. Itu je, tak ada apa. Okey. Paling kurang kalau keluar soalan tentang mutakim, jabar, rakib ni pelajar dah dapat dah nak jawab kan. Contohnya kan, dua masuk al-mutakim. Dua kefahaman. So, sebut tadi kan, mutakim apa tadi? MB. B apa? B balas. Nama Allah yang Maha Pembalas. Dah dapat satu markah dah. Kemudian dua kefahaman. Nanti ada perkataan balas tu. Dalam jawapan mesti ada perkataan balas. Nak jawab, mesti kefahamannya tadi apa? Contoh tadi, MB, ni mesti ada perkataan balas. Balas pada soalan yang kedua ni. Okey. Saya bagi contoh. Ni tak nampak Okey. Maha Pembalas, Muhammad. Okey. Nama Allah, dia benda yang depan sama. Kalau pengertian yang depan ni sama. Nama Allah yang Maha Pembalas. Nama Allah yang Maha Berkuasa. Tadi kan, B balas, K kuasa, R awas, S saksikan. Maha mengawasi, awas. Maha menyaksikan. Perkataannya ni sama je. Ni sama. Dah satu markah dah. Dengan menimpakan terhadap apa? Secara mutlak semua. Maksud sebenarnya apa? Kalau maksud biasanya ada dua perkara, paling kurang kamu dapat dah yang nama Allah yang Maha Pembalas ni. Itu satu. Yang kedua tadi Ustaz sebut tentang kefahaman dan bukti kan, kefahaman dan bukti. Balas. Mesti ada perkataan balas tu. Nak mudah kan? Bukti kalau tingkatan 4, ni tingkatan 4 ya. Bukti tingkatan 5. Balas, ada perkataan balas. Allah memberi pembalasan, balas. Contoh. Kalau kuasa, ada perkataan kuasa. Allah memiliki dan menguasai kuasa, menguasai alam. Kalau RA tadi, RA awas, Allah mengawasi, awasi manusia. Dia punya kefahaman. Ni bukti ya. Dan akhir sekali, kalau saksi, Allah menjadi saksi. Gunakan perkataan tu balik untuk mengingat fakta tu. Balas, kuasai dan sebagainya. Jadi kalau kamu dapat dipegang ni, InsyaAllah keluar saja RA ke, MB ke, SS ke, boleh jawab. Sebab kalau keluar, biasanya markah antara 2 hingga ke 6 markah. Kalau 6 markah dalam tangan, Alhamdulillah. Itu untuk solat akidah ya. Ni yang asal dia panjang. Okey, start masuk. Yang ni Ustaz tak nak sentuh. Pemerasan kan? Dua contoh. Dua cara menjauhi pembatalan iman. Ingat tadi kan? Dua cara apa caranya? SIDQ. Soleh, ilmu di doa Q, Quran. Boleh guna pakai ya. Terus kepada yang nombor 3 dia. 3 roman ya. Ahli sunnah wal jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam memahami dan berpegang dengan Al-Quran dan seterusnya sampai syarat akhlak kan. Saya sebut tadi apa? Soalan kebat yang nombor 3 roman ni soalan kebat, dia mesti ada stimulus. Penyataan di atas, dia merujuk kepada ni. Okay, stimulus dia. Kat sini, mana pernyataan Ustaz? Tak ada pun. Rupanya dia merujuk kepada atas. Uraikan kepentingan berpegang dengan golongan tersebut. Kepentingan. Dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4 perkara penting kan. Satu, pengertian. Maksud kan. Maksud. Yang kedua, nama-nama lain ya. Nama-nama lain. Yang ketiga, prinsip. Prinsipnya ada 6 je. Yang keempat, ada ni, kepentingan. Okey. Kat sini dia minta nama lain, kepentingan prinsip dan kepentingan tu. Nama lain ingat apa? Ingat nama-nama lain. Nama-nama lain. Ingat SAMA, sama. Nama-nama lain ingat sama. S apa? S Salafu Soleh. Asyairah. M Maturidiyah.
A. Ahlul hadis. Paling kurang yang ni dapat dah. Serta masalah kan. Okey, kita fokus kepada soalan ketiga tu. Berdasarkan huraikan kepentingan. Soalan kibat ya. Ini untuk soalan kibat yang kedua. Dia punya stimulusnya, dia tersembunyi. Rupanya stimulusnya dekat atas kan. Apa nak buat? Tengok balik. Dan soalan ni berkaitan kepentingan. Kepentingan kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Apa pentingnya? Pertama, tengok balik ayat dia. Isi asas menerimaan suatu amalan, ataupun isi yang kedua, elak ajaran sesat, bersih akidah, kefahaman melampau, ibadah diterima. Banyak Kalau kamu tengok dalam buku tu ada 8 isi tu. Asas amalan, jamin rahmat, diredai Allah Ta'ala, pelihara agama, hindari fahaman melampau, negara stabil, bersih akidah, masyarakat harmoni, elak ajaran sesat. Banyak tu. Paling mudah kan? Ada yang amalan diterima ataupun menjamin kerahmatan. Ada 8 tu. 8 tentang kepentingan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tak nak 8 kita nak ambil satu je. Okay, satu je. Okay. Macam biasa soalan kibat, isi dan huraian boleh. Ataupun isi satu, ayat kedua mulakan dengan hal ini. Ayat ketiga mulakan dengan kesannya. Ayat keempat mulakan dengan oleh itu ataupun kesimpulannya. Kalau gunakan 4 ayat ya. Kalau gunakan 3 ayat. Tapi biasa pelajar dia nak mudah dia gunakan 4 ayat. Ayat pertama isi. Ayat kedua huraian. Ayat 3 huraian lengkap. Ayat keempat kesimpulan. Boleh juga. Saya sebut tadi apa? Tak semestinya 4 ayat, tak semestinya 3 ayat. Ikut kemampuan kamu lah. Okey. Ini contoh terpelihara. Ayat pertama. Hal ini. Ini. Ustaz gunakan perkataan sebagai contoh. Ingat tadi kan? Kesannya atau sebagai contoh. Sebagai contoh, Rasulullah telah memberi jaminan bahawa orang yang pegang akan selamat dunia akhirat. Kesimpulannya kita hendaklah. Ini ayat kebat ya. Jawab dalam bentuk perenggan. Tak perlu yang ni tak perlu tulis ya. I tak perlu tulis. H, L dan K tak tulis ya. Kemudian semak balik. Lepas jawab tu semak balik. Ada tak benda-benda yang 4 perkara tu? Isinya ada tak? Huraian ada tak? Huraian lengkap dan kesimpulan. Antara satu dengan satu ni dia tak bertindan. Ataupun dia tidak benda yang sama sekata kan. Jadi bila dapat ni alhamdulillah. Ini soalan kebat kita jawab dengan markah yang dapat 4 ni. Sebab itu orang kata soalan kebat ni adalah soalan lubuk markah. Tapi lubuk markah pun dia kena tahu dia ada isi huraian lengkap ni. Kalau dia bagi isi semua huraian tak ada pun tak dapat juga. Sebab itu saya sebut tadi awal tadi soalan kebat ni nak menentukan pelajar tu dapat markah A ataupun B, D. Kalau dia jawab soalan kebat satu je markah, ada susah nak dapat A plus tu ataupun A ataupun A tolak. Okey. Kita masuk yang kedua kan. Ini standby kalau soalan kebat tu ditakdirkan bawah tu tulis 6 markah. Bila 6 markah, kita ambil isi yang kedua. Isi yang kedua sebagai markah lain ya. Isi pertama, huraian pertama, isi kedua ni kan isi pertama ni isi pertama. Kemudian huraian pertama, isi kedua, huraian kedua, kemudian macam biasa bawah huraian lengkap dan ini kesimpulan. Jadi kalau dia nak markah kita standby. Markah gunakan kaedah 4 ayat. Ayat pertama isi huraian, ayat kedua selain itu isi huraian, ayat keempat gunakan sebagai itu ataupun kesannya. Okey, ini nak markah. Kita masuk bidang fiqh. Ustaz tak ada jam ni. Pukul berapa sekarang ni? Terpaksa buka. 12 suku Ustaz. 12 suku Ada 45 minit lagi ni. Tak apa. Okey, ada berapa tajuk ni? 10 tajuk. Tajuk paling banyak fiqh. Markah mungkin dia keluar 2 je ataupun 3. Ustaz fokus 3 ni. 1, 2, 3. Okey. Bentuk soalan mungkin. Tapi yang ini dia bukan macam ni Dalam soalan dia tak tulis ketul haji ni ataupun korban ni ataupun perkahwinan. Ustaz nak mudahkan. Mungkin ni ada ayat lain. Ayat lain Apakah maksud haji? Ingat pengertian tadi mesti ada 2 perkara.
Kemudian senaraikan 3 rukun haji atau wajib haji atau sunat haji. Kemudian korban. Diminta hukum perbezaan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, talak. Talak. Okey, Ustaz nak pergi satu-satu. Pertama, haji. Haji ni ada 7 perkara penting. Set dalam kepala kamu 7 perkara penting. Dalam masa lebih kurang 10 minit, insya-Allah kamu dapat daripada 7-7 ni. Pertama, maksud dia. Kedua, syarat wajib. Ketiga, rukun haji. Keempat, wajib haji. Kelima, sunat haji. 5, cara tunaikan haji. Yang kelima, yang ketujuh, hikmah. Dapat pegang ni insya-Allah. Jawab soalan haji, keluar je soalan haji macam mana, insya-Allah dapat jawab. Haji dalam masa 10 minit atau 5-7 minit. Haji kunjungi Baitullah. 1 poin kan, ni perkara pertama isi pada bulan-bulan haji. Ni yang kedua, mengerjakan ibadat tertentu. Ni 3, dengan syarat-syarat tertentu. Ada 4 poin sini. Okey. 4 poin tentang haji. Okey. Haji ada 4. Kunjung Baitullah pada bulan-bulan haji. Ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya. 4 perkara poin. 1, haji. Yang kedua, perkara wajib haji. Perkara wajib haji ni sama dengan perkara wajib yang lain, ibadat lain kan. Islam balik berakal mereka ni dalam kepala dah. Apa satu perkara wajib? Puasa ke sama je. Islam balik berakal mereka. Cuma bezanya yang nombor 5 ni kan, berkemampuan. Berkemampuan ni adalah buku teks ada 5 kan. Ada kenderaan yang selamat, perbelanjaan, kemudian harta yang ditinggal kepada yang nak mengerjakan haji kan, waris-waris kat rumah tu. Ni dikatakan berkemampuan, dipanggil istita'ah. Kalau perempuan ditambah 2 kan, mesti ada kebenaran suami ataupun ada mengikut suami ataupun dia ditemani oleh 2 perempuan lain. Itu 1. Yang kedua, yang ketiga, rukun haji. Ustaz sebut tadi ada berapa? 7 kan? Ni 1 haji. Yang kedua, wajib haji. Perkara wajib haji. Yang ketiga, rukun haji. Rukun haji ni mudah je. Dia tak macam sukatan yang lama Sukatan lama tu detail. Yang ni mudah je. Ingat Nina went to school by taxi. Nina went to school by taxi. Nina niat, went wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Nina went to school by taxi. Nina went to school by taxi. Nina niat ihram, W wukuf di Padang Arafah, T tawaf, S sa'i, B bercukur, T tertib. Habis dah. Yang ketiga, yang keempat, perkara wajib haji. Perkara wajib haji ada berapa? Ada 6. Rukun haji 6, wajib haji ada 6. Mesti 6 tu, 6. Rukun haji ada 6, wajib haji ada 6. Perkara wajib haji ni, bukan perkara wajib, wajib haji. Sorry, maaf. Perkara wajib haji yang bawah ni. Wajib haji ada 6. Apa dia 6 ni? Ingat semua M. Dalam semua M tu, dia ada 2 malam dan 2 melontar. Ini melontar. 2 malam, 2 melontar. Yang ni ingat malammu, ni malam mi. Malam di Muzdalifah, malam di Mina. Muzdalifah, malam Mina. Melontar Jamratul Kubra. Yang ni Sughra, Wusta dan Kubra. Yang ni meninggalkan larangan ihram ada 13. Larangan ihram ada 13. Dengan ni 4, 2, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 2, 3. 4 ni pakaian Pakaian lelaki ada 2, perempuan ada 2. Dalam buku teks tu ada kesilapan tentang pakaian tu. Pakai sarung tangan. Sarung tangan tu hanya untuk perempuan saja larangan bukan lelaki Dalam buku teks tu lelaki dan perempuan, betul kan Jadi larangan untuk pakaian 4, perempuan 2, tutup muka dengan sarung tangan, lelaki pakaian berjahit dengan tutup kepala. 2 lagi cantik apa cantik? Cantik lebih kepada badan kan. Buah dekat badan kuku dengan bulu-bulu. 2 lagi alam pokok dengan binatang.
Dua lagi untuk wangian ya, minyak wangi dengan minyak-minyak untuk rambut. Dan tiga ni hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri ada dua, satu hubungan awal setubuh, hubungan setubuh suami isteri dan akad nikah. Okey, larangan ihram. Habis dah. Habis tu saya kata tadi, haji ni kalau ikutkan konsep dia mudah je. Ingat larangan ihram tadi ada 13, ingat formulir 4-2-2-2-3. 4-2-2-2-3. Okey. Kemudian sunat haji. Dalam sunat haji yang dalam buku teks, Ustaz ambil dalam buku teks ya, ada 5 saja. Tapi sebenarnya banyak lagi. Ingat IT ya. Ingat IT. Kemudian B. Dalam sunat haji ada 2 amalan solat sunat tu. Solat sunat satu, solat sunat ini ihram. Solat sunat tawaf. Okey. Yang ni kebalik, ni ihram. Mandi sunat ihram. Yang ni bukan tawaf ya, talbiyah. Ni B apa B? B batu. Kutip anak batu dekat Muzdalifah tu. 17. Jadi yang dalam buku teks ingat ya, yang solat sunatnya 2. Satu I, satu T. IT ya. Dan akhir sekali, ni yang keempat, 1, 2, 3 ni yang kelima tadi. 5 ni yang keenam. Yang keenam. So, sebab tadi haji ada apa? Ada 6 perkara kan? Haji. Ini ingat haji, umrah. Umrah, haji. Umrah, sorry. Haji sama dengan umrah. Apa maksud dia? Tunaikan haji, baru tunaikan umrah. Haji dulu, tunaikan umrah dalam musim haji. Tunaikan umrah dulu, baru haji dalam musim haji. Umrah dan haji serentak. Cara tunaikan haji. Habislah settle masalah. Tengok, belajar haji sekejap ya. Dan akhir sekali, tentang apa ni, yang ketujuh tadi apa? Hikmah. Hikmah haji ya. Hikmah haji ni ada 1, 2, 3, 4 ni. 1 rohani, 2 sosial, 3 politik, 4 dakwah, 5 ekonomi. Jadi rohani ni dalaman. Apa dosa, syurga, sosial ni hubungan, perkenalan, politik ni kuat, dakwah ni berkembang, Islam berkembang, ekonomi yang berkaitan tentang ekonomi lah, dana, sumber, taraf. Jadi ingat, kalau keluar soalan berkaitan tentang apa ni hikmah ibadat haji dari segi rohani atau sosial. Dulu dia tak ada, dulu tak pisah-pisahkan, dia bagi satu hikmah haji, bagi semua kan. Tapi kali ni dia pisah-pisahkan. Sama ada rohani ke, sosial ni hubungan ya, politik ada kaitan dengan politik, dakwah ni Islam lah. Ekonomi yang berkaitan ekonomi apa dia? Dana, sumber kan, naikkan taraf hidup, ekonomi. Okey, habis. Jadi haji, 7 perkara tu settle masalah. Yang kedua, soalan berkaitan hukum. Hukum ni Ustaz ambil tadi tentang korban akikah kan. Sunat sama wajib ataupun makruh, haram, harus, fardu ain dan fardu sunat muakkad. Fardu ain dan sunat muakkad. Ini contoh ya, hukum. Hukumnya sunat, hukumnya wajib, hukumnya makruh. Yang ni dia tak ada pilihan. Kalau keluar soalan dia tak ada pilihan. Contohnya. Okey, contoh. Nyatakan hukum mengerjakan haji dan umrah bagi individu yang mukallaf dan berkemampuan. Dia jawapannya mesti satu je, tak boleh dua. Jangan hukumnya ialah wajib atau sunat atau makruh. Dia nak satu saja. Apa hukumnya? Pelajar-pelajar boleh jawab apa hukumnya? Jadi Ustaz cakap seorang-seorang aja. Jawablah. Tulis kat situ chat. Tulis chat. Hukumnya apa dia? Jawab je, tulis je. Masih ingat saya ke atau dah tak ada lah? Wajib. Wajib. Kalau malu nak cakap, kamu gunakan tu, tulis tu perkataan tu. Guna chat kan, wajib. Okey, betul. Yang kedua, hukum mengadakan walimatul urus. Apa hukumnya? Pelajar-pelajar jawab, boleh pelajar jawab. Siapa jawab, dapat hadiah. Hadiah nanti tutup kat Ustazah. Hukum mengadakan walimatul urus. Walimatul urus tahu tak? Walimatul urus ini kenduri kahwin. Apa hukumnya? Harus. Dia jawab harus.
Ada lagi jawapan lain? Sunat muakkad. Umi Nabilah tu sunat muakkad. Ya, memang sunat muakkad. Sunat muakkad yang kita belajar dalam buku teks tingkatan 4 dan 5 hanya ada 5 sahaja. Okey. Kamu ambil note ni. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Ada 5. Satu apa? Solat sunat duha. Yang kedua, solat sunat gerhana. Yang ketiga, walimatul urus. Walimatul urus. Yang keempat, korban. Yang kelima, akikah. Jadi, dalam buku teks, sunat muakkad hanya ada 5 sahaja. Kamu jawab kalau walimatul urus sunat, jawapannya salah ya. Walaupun muakkad tu dia tak letak. Sunat, sebiji je. Muakkadnya tak ada, salah. Jadi kena sunat muakkad. Ibadat lain, dia tak ada sunat muakkad ya. Jadi yang saya sebut tadi, sunat muakkad yang ada pada buku teks hanya ada 5 saja. Solat sunat duha, solat sunat gerhana, solat walimatul urus, ibadah korban, ibadah akikah. Okey, soalan berikutnya. Hukum memenuhi undangan. Okey, pelajar jawab. Ibadah akikah. Oh. Hukum memenuhi undangan apa dia? Pelajar boleh jawab. Ustazah nak bagi hadiah tu. Cepat-cepat. Hadiah. Hadiah tu untuk kat Ustazah. Hukum memenuhi undangan walimatul urus. Pelajar boleh jawab dengan cara lisan, boleh. Nak tulis kat situ boleh. Tak ada masalah. Tak tahulah berapa orang yang ada dengan saya ni. Entah-entah dia pasang, lepas tu dia tidur. Ataupun makan tengah hari dah. Sekarang pukul 12 kan? Perut dah lapar. Sunat. Nur Faizah. Sunat. Iud sunat. Sunat. Apa lagi? Oh, ada lagi pelajar dengan saya. Sunat. Jawapannya ialah bukan sunat. Dan dalam kutip siapa dia? Fardu Ain. Alhamdulillah. Itu ada betul tu. Fardu Ain ya. Jawapannya Fardu Ain ya. Fardu Ain yang dalam buku teks hanya satu saja. Ini dia. Hukum memenuhi undangan walimatul urus. Fardu Ain ya. Ingat. Kemudian apakah hukum melakukan hukuman jenayah Islam? Hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Nyatakan hukum berwasiat. Berwasiat. Hukum wasiat. Harus. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Hukum bersifat benar. Hukum bersifat benar apa dia? Hukum bersifat benar apa dia? Wajib. Senaraikan contoh hukuman takzir. Beza ya. Atas hukum, bawah hukuman. Hukuman. Ada man ni. Hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Apa hukuman? Hukumannya ialah apa? Penjara. Lagi denda. Lagi buang daerah. Lagi bunuh dan sebagainya. Sebat. Itu hukuman. Takzir kan. Okey. Ada sebatan ada. 6 kali sebatan contohnya kan. Jadi hukuman beza. Hukum beza. Okay. Hukuman. Ni hukuman ni. Sebat. Potong tangan. Merompak. Apa ni? Merompak, potong tangan. Bunuh, balas bunuh dan sebagainya. Hukuman takzir tadi kan? Ni hukuman takzir tadi. Nasihat, denda, penjara, sebat, buang daerah, hukuman mati. Dah kan? Ada hukuman mati. Ini contoh hukuman, bukannya hukum ya. Okey, yang kedua tadi, Ustaz sentuh tadi soalan berkaitan tentang beza di antara sama ada korban ataupun akikah. Beza korban akikah. Kena buat dalam bentuk kotak ke? Tak semestinya buat dalam bentuk kotak. Nanti orang faham. Oh, soalan apa ni beza kena buat dalam kotak. Tak semesti buat kotak. Buat kotak ni adalah yang terbaik. Sebab apa? Sebab nampak beza di antara satu ni dengan satu yang ini. Dua ni dengan dua yang ini. Dia nampak perbezaan. Jadi yang paling mudah buat dalam bentuk kotak. Tak ada ketetapan ya. Soalan perbezaan mesti buat dalam bentuk kotak. Tak ada.
Kamu nak buat ayat pun boleh. Ibadat korban dilakukan pada hari raya korban. Manakala, gunakan perkataan manakala kan? Manakala ibadat akikah dilakukan pada bila-bila masa selepas kelahiran bayi. Jadi perkataan boleh gunakan ayat ya, gunakan perkataan manakala. Daging korban diagihkan dalam bentuk mentah, manakala daging akikah dimasak manis. Jadi beza tu. Jadi boleh dalam bentuk ayat, boleh dalam bentuk kotak. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, soalan isi tempat kosong ni mesti soalan perbezaan ni mesti dalam kotak ke? Tak. Kotak ni memudahkan kamu nak bezakan antara satu dengan satu, antara yang kedua dengan dua, nak memudahkan. Pemeriksa pun mudah dia nampak, tengok sekali imbas kan. Contoh soalan korban haji dengan umrah, haji dengan umrah, haji dan umrah. Ada wukuf ni, tiada wukuf. Beza kan? Tiada bermalam, ada bermalam. Bermalam di Mina, tiada bermalam Mina. Melontar kubra ni tiada melontar dan sebagainya. Beza ni antara satu biar nampak jelas. Tak semesti dalam bentuk kotak. Ataupun muamalah kan, muamalah. Okey. Terus kepada soalan kebat ya. Ini pattern soalan kebat yang ketiga ni. Talak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir bagi mengatasi masalah rumah tangga. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan atas. Okay. Apa saja soalan kebat, kamu kena cari fokus apa dia punya kehendak soalan tu. Macam ni kan. Talak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir bagi mengatasi masalah rumah tangga. Kemukakan hujah penyokong di atas, menyokong pernyataan dia. Bila baca 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali pun tak faham kan soalan ni. Apa nak buat? Sekarang ni, kalau soalan dikata menyokong pernyataan di atas ni, kamu boleh gunakan kaedah yang saya buat. Ya? Gunakan boleh, tak gunakan boleh. Sebagai langkah penyelesaian terakhir bagi mengatasi masalah rumah tangga. Ya? Sebagai. Ini apa benda ni? Sebagai langkah ni. Dalam talak. Dalam talak, penyelesaian terakhir ni apa dia? Hikmah kan? Hikmah talak. Ni hikmah talak ni. Hikmah talak. Hikmah diharuskan talak. Hikmah diharuskan talak. Jadi dia dah bagi dah satu hikmah. Saya sebut tadi apa? Nak gunakan boleh, tak nak gunakan pun boleh. Sebab bila saya tengok soalan-soalan yang lepas ya, bila soalan bentuk menyokong ni lupanya, kaedah yang ni digunakan. Okey. Kamu cari hikmah lain. Apa dia? Kaedahnya cari hikmah lain selain yang ini. Yang ini tak nak ni. Kamu cari hikmah lain. Apa hikmah lain? Alhamdulillah. Hikmah dia beri peluang kepada pasangan berpisah. Ni hikmah talak ya. Ataupun mengelakkan pergaduhan berpanjangan. Mengelakkan berlakunya nusus, dosa kan. Ataupun memberikan kisafan kepada pasangan. Ni hikmah lain yang daripada tadi kan. Ni tadi hikmah. Ni talak ni. Okay, semula ya. Kalau soalan yang dia minta apa saja yang menyokong pernyataan di atas, perkara yang pertama kamu tengok soalan ni. Yang ini dia berkaitan apa? Berkaitan tentang hikmah. Ada setengah tu dia kesan ataupun kepentingan pada kan. Yang ni kita tengok. Ini adalah hikmah talak. Jadi bila ini hikmah talak, kamu cari hikmah lain. Apa hikmah talak lain? Hikmah lain tadi, inilah peluang pasangan berpisah. Tak gaduh je kan. Yang kedua, mengelakkan pergaduhan berpanjangan. Elakkan dosa ataupun nusyus. Dia dah berkenan dengan orang lain kan. Berkenan dengan bangla. Elakkan dosa kan. Cerailah. Insaf kepada pasangan. Okey. Kemudian buatlah macam tadi. Talak memberi peluang kepada pasangan yang tidak soman untuk berpisah. Kemudian ayat yang kedua, huraian mulakan dengan hal ini. Membolehkan menjalin hidup baru. Okey. Kemudian mulakan kesannya. Dan akhirnya, kesimpulannya kita hendaklah. Dah. Saya sebut tadi apa? Nak gunakan kaedah ni boleh, tak nak gunakan boleh. Jadi kalau minta hujah di atas, apa yang perlu buat, cari balik. Yang ayat tadi ni berkaitan tentang apa?
Kemudian simak baliklah, ada tak isi dia, kemudian huraiannya ada, huraian lengkap ada, kesimpulan ada. Kemudian ditekan soalan kebat kan, kita dapat markah. Kemudian kamu cek lah, antara isi dengan huraian kan benda yang lain, bukannya benda yang sama. Kalau tadi ini hikmah kan, pasangan harmoni bukan hikmah. Elakkan dendam, bertolak ansur. Jadi antara satu sama lain tu ada beza. Antara isi, huraian lengkap dengan kesimpulan tu. Tapi bila jawab, jangan buat macam ni ya. Tak nak ni. Tak nak pisah kan. Ustaz ni bagi pisah ni tujuannya supaya kamu nampak. Jadi kena satu ayat yang lengkap. Talak memberi peluang, buat bentuk ayat lengkap lah. Memberi peluang, kesan hal ini, kesannya, kesimpulannya. Ini kamu boleh garis-garis ke? Nak gariskan boleh, tak masalah. Kesannya, kesimpulannya, kita hendaklah supaya menjalin, supaya, ingat kan, macam ayat pengajaran tadi kan, isi, ni huraian, ayat pengajaran, supaya bahagia dunia dan akhirat, mendapat dihilang ni, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi buat ayat simple je. Tak perlu nak panjang-panjang soalan kebat. Ada pelajar dia terlalu panjang soalan kebat. Kita simple je. Isi, huraian lengkap, kesimpulan. Dah cukup. Ini jawab panjang-panjang. Isinya tak ada. Dia banyak cerita melelong-melelong kan. Okey. Kita masuk bidang akidah, bidang tamadun ni. Tamadun. Habis dah. Soalan fake habis. Ustaz tak ada jam ni. Sekarang pukul berapa ni? 12.39 Ustaz. 12.39. Ada masa lebih kurang 20 minit ni. Ada pelajar nak tanya ke? Ada soalan? Tak ada soalan. Oh, yang ikut tak ramai 38 orang Okay. Biasalah pelajar-pelajar ni kan dia makin lama hilang. Mungkin data tak ada kan, tak apa. Okey, bidang tamadun Islam. Tamadun. Okey. Tajuknya ada berapa tu? 4 tajuk tingkatan 4. 2 tajuk tingkatan 5. Ini ada 4 tokoh ya. 4 tokoh, ni 4 tokoh. Yang ini ada 4 tokoh, ini ada 4 tokoh. Dan Asmania pun ada 4 tokoh. Jadi banyak tu pecahan tu. Okey. Tengok khulafah. Kita tengok bentuk soalan dia. Contoh soalan. 4 soalan. Soalan pertama tentang Khulafah Rashidin. Yang kedua tentang Osmaniyah. Ketiga tentang tokoh tadi kan, Imam Malik tentang 4. Keempat, dia ambil zaman bagi tamadun. Soalan akibat tu. Okey. Jadi tengok Tengok yang pertama tu. Zaman Khulafah Rashidin. Okey. Dia minta apa? 2 ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar. Kalau dulu 4 tokoh tu, Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, ciri kepimpinannya semua sama. Kalau dulu saya sebut dulu kalau dulu, tapi yang hari yang baru ni dia beza. Dia minta setiap khalifah tu dia pisahkan. Dia tak nak sama. Ustaz sebut. Jadi khalifah dia tanya kepimpinan Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar atau Osman atau Ali. Ciri kepimpinan. Okay. Apa nak buat? Ustaz bagi petua. Okay. Ditanya ke ciri kepimpinan, bukti kepimpinan, kemudian pencapaian khalifah dan keempat iktibar. Ini fokus ya dalam Khulafah Rashidin ada 4 perkara penting tu. Ciri kepimpinan, bukti kepimpinan, aspek apa, pencapaian khalifah dari aspek apa dan iktibar. Okey ya. So, sebut tadi apa? Ciri kepimpinan. Kita tengok ciri kepimpinan. Okey. Macam ni ya. Abu Bakar. Ini Omar. Ini Osman. Dan Ali. Okey. Yang pertama tegas. Tegas. Kak Umar pun tegas. Dekat Ali ada tegas. Osman tak ada. Yang kedua, jauh. Bukan jalan jauh ya. Jauh. Sini tak ada jauh. Jauh kat sini jauh. Sini jauh. Apa jauh?
berpandangan jauh. Ya. Bukannya jauh berjalan jauh ya, berpandangan jauh. Tegas ni tegas ya. Yang ketiga, fikiran. Fikiran terbuka, berfikiran terbuka. Okey, kalau keluar soalan, dia tanya apa saja khalifah sama ada Omar, Abu Bakar, Osman dan Ali, kamu jawab apa? Yang pertama ialah, dia kan minta 3 kan, jelas nyatakan 2 ciri kepimpinan Sayyidina Ali contohnya. Yang pertama kamu jawab tegas, yang kedua jawab jauh, berpandangan jauh, bukan jauh. Yang ketiga fikiran terbuka. Dia minta 2. Jadi paling kurang mana-mana ni Abu Bakar tegas dengan jauh. Omar tegas dengan fikiran terbuka. Osman jauh dengan fikiran terbuka. Ali tegas dengan jauh. Jadi paling kurang selamat kat situ dah. Ciri kepimpinan. Sama ada khalifah yang keempat-empat ni. Dia ada lagi kan. Yang lain tu nak ingat boleh, tak nak ingat pun boleh. Yang ni SS, ingat SS. S yang pertama setia kan. Setia ni syura. Kemudian Omar A dengan C. Adil dengan cekap. Osman ni kreatif. Dia prihatin dan inovatif. Ini dia ilmu dengan IB. Ilmu dan berani. Okey. Paling kurang kamu yang ingat atas tu. Mungkin soalan kan. Soalan yang kedua, dia tanya tentang bukti ciri kepimpinan. Buktikan seorang khalifah Abu Bakar seorang yang tegas. Contoh, buktikan Sayyidina Umar seorang yang berfikiran terbuka. Buktikan Sayyidina Osman berpandangan jauh. Ataupun Ali seorang yang berilmu. Bukti ni kena ada peristiwa. Peristiwa apa dia? Abu Bakar kalau tegas dia merujuk kepada perangi tu kan, perangi nabi palsu, perangi orang mengaku enggan melakukan zakat, murtad. Okey, perangi. Jadi bila bukti dia minta peristiwa. Okay. Yang ketiga pencapaian Abu Bakar. Dulu dipanggil sumbangan kan, sekarang dia tak nak sumbangan, dia nak pencapaian. Pencapaian Abu Bakar daripada aspek apa? Peranian. Ini dia banyak sikit ya. Bukan banyak ya. Ya, Ustaz padam tu. Mencelaru kan, pencapaian. Dan yang keempat, iktibar. Yang ini kena tengok balik dalam nota. Yang ini bukti yang keempat, iktibar pemerintahan. Okey. Iktibar pemerintahan ni, saya terus balik iktibar pemerintahan ya. Okey. Iktibar pemerintahan, empat zaman sama ada Khulafa' Rasyidin, ataupun Umayyah, ataupun Abbasiyah, ataupun Osmaniyah, empat zaman, dia punya iktibarnya semua sama. Ambil semua sama. Dia banyak ya, tapi Ustaz dah pilih lah. Ustaz yang banyak tu Ustaz pilih yang dia boleh sama, fakta yang sama. Satu, contoh sifat kemuliaan, mengukuhkan perpaduan. Yang ketiga, meningkatkan ilmu. Ayat dia macam ayat pengajaran tadi, umat Islam hendaklah mencontohi. Ni kan, sama kan, mencontohi. Supaya dipandang mulia. Simple je. Contohi. Umat Islam hendaklah kukuhkan perpaduan, hidup harmoni. Simple je. Umat Islam hendaklah meningkatkan ilmu supaya dapat menjaga umat Islam. Jadi apa saja zaman Khulafa' ke, Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah, iktibar pemerintahannya sama. Sama juga dengan tokoh nanti. Okey. Contoh dalam kerajaan Osmaniyah, Abbasiyah dan Umayyah ni ada beberapa perkara penting. Yang pertama, sejarah ringkas. Yang kedua, tokoh kerajaan. Tokoh kerajaan ni setiap satu tu ada 4. Ini ada 4 tokoh, ni 4 tokoh, ni 4 tokoh. Kemudian yang kedua, faktor kebilangan. Yang ketiga, yang keempat, faktor kemerosotan. Dan akhirnya, iktibar. Iktibar tadi dah selesai kan? Tadi sama tadi. Iktibar.
Mana-mana zaman tadi sama ni. Sama ada Umayyah ke Abbasiyah, Utsmaniyah sama. Okey. Yang ni kita tengok sejarah ringkas. Sejarah ringkas ni kalau kamu tengok perasan ya. Pertama ambil nama sempena nama ni Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Umayyah sempena nama apa? Abbasiyah sempena nama apa? Utsmaniyah sempena nama apa? Yang kedua, ingat pada khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama siapa dia? Umayyah. Abbasiyah siapa dia? Utsmaniyah siapa dia? Nama yang tadi Utsmaniyah, nama kerajaan sempena tadi dia nama sama benda yang sama aja. Utsman bin Urtughul diasaskan oleh Utsman bin Urtughul. Khalifah yang pertama Utsman bin Urtughul. Tiga khalifah, tiga nama yang sama, cuma bezanya pada sempena nama khalifah yang pertama diasaskan. Itu aja. Kemudian yang kedua, jadi kemusyrikan ya. Yang kedua, ingat pemerintahannya tu. Bilangan. Jadi apa? Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah kan. Beza tu kan. Pertama tadi ingat nama pengasas, nama sempena pengasas khalifah. Yang kedua ingat bilangan. Bilangan khalifah ini 14, ni 37, 37. Khalifahnya ada 14 orang. Abbasiyah ada 37, Utsmaniyah ada 37. Okey. Yang ketiga pusat pemerintahan. Ingat DBI. Ini sorry ini B. D Damsyik, B Baghdad, Istanbul. Damsyik. Baghdad, Istanbul. Paling kurang biasanya dia minta 2 fakta je. Kamu dah letak nama, letak bilangan khalifah, pusat pemerintahan cukup dah. Okay? Jadi sejarah ringkas, dia minta sejarah ringkas pun. Kemudian yang kedua dia mintanya faktor kan. Faktor ada 2. Satu faktor kemerosotan, satu faktor kegemilangan. Kemerosotan, kegemilangan. Ketiga-tiga zaman tu, zaman Abbasiyah, Utsmaniyah dengan Umayyah sama. Yang ni pun sama jawapan dengan iktibar tadi, Ustaz dah bagikan yang awal tadi kan. Boleh ambil tadi. Memang Ustaz bagi tayang tu laju agak laju. Nanti slide ni Ustaz bagi pada Ustazah. Kamu boleh minta kat slide ni kat Ustazah. Sebab Ustaz kejar masa. Okey. Ringkas. Yang kedua, tadi kan soalan tentang apa ni kebat kan. Pada zaman kerajaan Mesir, tamadun Islam berada di mercu kegangguan, pencapaian Islam, pendidikan, ketenteraan dan sosial. Mengembalikan. Huraikan bagaimana? Apa nak buat? Kita ni nak buat macam zaman kerajaan Abbasiyah ni. Apa nak buat? Jadi fokusnya usaha meningkatkan kebilangan kan. Jadilah menguasai sains dan teknologi, cadangan isi ya. Jadi menguasai fardu. Jadi setiap soalan kebat tu, kamu kena fokus ya. Apa fokusnya? Ini fokus utama dia, fokusnya usaha meningkatkan kegemilangan. Macam tadi kan, hikmah talak. Menguasai fardu ain dan fardu kifayah, kuasai ekonomi, menguasai politik. Salah satu je. Sebab dia soalannya 4 markah. Salah satu je. Ustazah, pukul berapa sekarang Ustazah? 12.50. Ada lagi 10 minit. Okey. Jadi salah satu je ambil, buat ayat macam tadi lah. Ada isi, ada huraian lengkap, kesimpulan. Ayat sama je. Hal ini, kesannya, kesimpulannya. Ayat itu je, tak payah ayat lain. Kita hendaklah agar, ini soalan kebat ya. Tamadun Islam jadi gemilang dengan menguasai bidang sains teknologi. Hal ini kerana mampu. Jadi bila jawab soalan kebab macam ni aja. Paling mudah. Simple tapi markah banyak. Daripada kamu jawab macam karangan kan. Jawab dalam bentuk perenggan. Ya. Perenggan yang cantik lah macam ni kan. Tamadun menjadi gemilang. Hal ini, yang ini Ustaz like-kan ya. Gariskan. Tujuannya nak pisahkan tu antara satu sama lain. Tujuannya supaya tahu ini huraian. Kesannya ini huraian lengkap. Kesimpulannya ini adalah kesimpulan. Dia tak payah tu gunakan perkataan hash kat situ kan. Hal ini tahu itu adalah huraian. Kesannya itu adalah huraian lengkap. Kesimpulannya. Kesimpulan boleh ataupun gunakan oleh itu pun boleh, tak ada masalah. Okey.
Ini tadi faktor gemilangan, faktor kemerosotan ya, ada semua. Iktibar, sama tadi kan? Iktibar, mana-mana kerajaan, empat-empat kerajaan, benda yang sama. Okey, kita masuk yang tokoh pula. Lebih kurang 10 minit ni. Ada 4 tokoh ya. Ada 4 tingkatan 4, 5 tingkatan 4, 3 tingkatan 5. Mana tokoh semua ada? 7. 7 ni tak semua keluar Mungkin salah satu je. Okay. Dalam tokoh, perkara yang pertama ialah riwayat hidup. Riwayat hidup. Yang kedua, sifat peribadi. Yang ketiga, sumbangan. Yang keempat, iktibar. Yang ini nanti, iktibar ni, 7 tokoh sama aja iktibar dia. Okay. Kita pergi riwayat hidup. Dalam riwayat hidup, contoh ya, nyatakan riwayat hidup 2 sumbangan. Pertama, riwayat hidup kena ada nama. Pertama, nama dia. Yang kedua, tarikh lahir. Yang ketiga, tarikh meninggal dunia. Yang keempat, kunyah ataupun gelaran. Kunyah ataupun gelaran. Okey. Yang kelima, tak ada. Okey. Sumbangan. 2 sumbangan Imam Malik dalam Tamadun Islam. 2 markah. 2 markah. Okey. Yang ni, ayat ini kamu ikut ni. Menghasilkan karya. Ayat ni ambil ya. Apa-apa tokoh menghasilkan karya. 1. Ayat yang sama ataupun melahirkan ramai ulama. 4 tokoh tadi dalam kerajaan, dalam 4 mazhab tu melahirkan ramai ulama. Pun dapat markah sebenarnya. Ulama siapa tak tahu. Ni tokoh ni, karyanya apa? Pun tak tahu kan. Dapat markah sebenarnya. Menghasilkan karya je. Pengasas mazhab pun dapat markah dah. Mazhab apa tak tahu. Tapi kalau kamu tahu kan Malik. Malik mazhab Maliki. Dan akhir sekali mazhabnya tersebar. Okay. Ini sumbangan ya. Sumbangan dia tak 2 je. Dia bagi tiap 4 ni. 4 ayat. Ayat yang sama ni. Mana-mana tokoh gunakan ayat sama ni. Menghasilkan karya. Cuma pengasas mazhab ni dia tak sesuaikan untuk tokoh tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 5 dia bukan pengasas mazhab. Mazhab sebar. Jadi yang 2 ni yang sesuai untuk tingkatan 5. Okay. Contoh. Kalau kamu perasan ya. Tadi kunyah kan. Nama riwayat hidup kan. Kunyah tadi. Kunyah tadi. 4 mazhab. Kunyahnya yang satu je lain. Abu Hanifah je. Yang lain semuanya sama. Kunyahnya Abu Abdullah, yang ni Abu Abdullah, ni Abu Abdullah. Dah 1 poin dah. Keluar tokoh mana-mana, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata minta riwayat hidup. Kunyahnya Abu Abdullah. Jadi, 1 dah poin. Yang lain tu kena ingatlah nama dia, lahir bila, meninggal bila dan sebagainya. Kalau tingkatan 5 pula, dia ada tambah pemerintahan kan. Jawatan, ada jawatan. Ni jawatan. Ni jawatan, yang 5 jawatan ni. Jawatan pemerintahan, jawatan mursyid. Yang sini pula dia tak ada gelaran. Gelaran kat sini tak ada. Ni tak ada gelaran. Yang ada ni je gelarannya. Profesor kan. Dekat Ahmad Ibrahim. Ibrahim ni pensyarah ya. Salahuddin dan Hasan Abana. Betul. Okey. Kemudian sifat peribadi. Tengok balik sifat peribadi. Dan akhirnya iktibar tadi kan. Iktibarnya sama je. Ada 2 perkara tu. Mencontohi dengan menyebarkan ilmu. 5 tokoh. 5 tokoh apa? 7 tokoh tadi. 4 campur 3. 7 tokoh. 4 tingkatan 4. Kemudian 3 tingkatan 5. Iktibarnya sama je. Umat Islam hendaklah gunakan perkataan suka. Kenapa dia? Umat Islam hendaklah mencontohi. Umat Islam hendaklah. Bahawa kita hendaklah. Boleh ya? Bagi sebut ada 2 pilihan, sama ada umat Islam hendaklah ataupun kita hendaklah. Ada pelajar, dia tak nak gunakan hendaklah. Dia gunakan kita mestilah. Kita haruslah. Kita wajiblah. Tak nak. Sepakat gunakan kita hendaklah. Ayat tu je. Kita hendaklah. Mestilah ke, wajiblah ke, haruslah ke. Tak nak. Pastikan ya pelajar-pelajar jawab kita hendaklah. Cukup dah, kita hendaklah. Kita hendaklah menyebarkan ilmu. Kita hendaklah mencontohi kegigihan. Supaya motivasi, supaya Islam dipandang tinggi. Ini mana-mana tokoh. Dan kita masuk bidang hadis ya. Bidang akhlak Islamiah. Sikit ya. Akhlak Islamiah ni, Ustaz terus kepada soalan kebat kan.
Ramalkan kemungkinan yang berlaku sekiranya mengabaikan tuntutan di atas. Ramalkan, tiba-tiba kan ramalkan. Dia tak merujuk mana kan? Tuntutan di atas, ayat di atas. Ayat ni ialah ni. Berkaitan tentang apa ni? Berkaitan dengan berkata benar tu. Kemungkinan apa yang akan berlaku kalau kita tak ikut ayat atas. Ramalkan lah. Cadangan akibat kan? Akibat tidak bersikap benar. Akibatnya apa? Allah benci, jiwa masyarakat benci, jiwa tidak tenang. Dia kembali pada tadi ya sebenarnya. Ulang balik kan. Okey. Kemudian benarlah ayat kan menjatuhkan maruah. Si dia pilih si satu je. Kerana sebagai contoh, Ustaz gunakan perkataan sebagai contoh tu. Sebagai contoh. Ada dua pilihan tadi kan? Kesannya ataupun sebagai contoh. Oleh itu, simple je. Ustaz tak gunakan perkataan kesimpulannya. Gunakan oleh itu. Boleh. Yang ni ayat satu kan? Amalan, ini isi. Campur dengan huraian. Isi, huraian. Kan? Amalan kerana melakukan larangan dengan berdusta. Kan? Sebagai contoh. Saksi palsu. Saksi palsu boleh menyebabkan penganiayaan. Kalau kamu jawab sebagai contoh saksi palsu sebiji je, dia tak dapat markah lagi ya. Dia kena apa dia punya kesannya? Boleh menyebabkan penganiayaan. Dia ada penerangan, huraian dia. Oleh itu kita naklah mendekatkan diri kepada Allah agar hidup berkat. Ayat yang simple je. Tak payah pening-pening ayat tu. Palsu. Betul kan? Amal tidak. Pendek kan? Dia punya ayat dia pendek je. Ayat pendek tapi markahnya dapat 4. Ini yang kita nak. 4 markah ni. Dan akhir sekali, soalan kebat ya. Kecemerlangan ialah pendekatan sampai kepada Allah Ta'ala. 2 ciri kepenjinan. Ustaz fokus yang nombor 2 ni. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan. Salah satu panduan yang telah dinyatakan dalam Al-Quran untuk melaksanakan tugas dakwah. Soalannya, salah satu panduan yang dinyatakan dalam Al-Quran untuk melaksanakan tugas dakwah. Soalan kebat. Okay. Ini apa ni? Tinggi kan? Dia dalam membina soalan ni, dia ada aras ya. Aras sama ada rendah atau sederhana atau tinggi. Soalan kebat biasanya arasnya ialah sederhana dan tinggi. Sederhana dan tinggi. Kebanyakan soalan yang Ustaz bagi tadi kebanyakan sederhana. Tapi yang ini, dia punya cara menjawab ialah tinggi. Cara menjawab tinggi. Soalan ni dia punya tinggi. Sebab apa? Dia kata, dia satu panduan yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Rupanya dia merujuk kepada ayat lain. Jawapannya pada ayat lain, jawapannya ialah tentang cara berdakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa cara dakwah yang dianjurkan Rasulullah? Yang dalam Al-Quran ada 3 kan? 3-nya boleh. Kadang isi kan? Perkataan mulia ataupun rahmah ataupun contoh tauladan yang baik. Dan satu lagi cara berbincang ataupun berdialog. Okey. Jawablah. Jawab ia buat ayat menggunakan hal ini sebagai contoh. Ustaz bagi gunakan sebagai contoh kan? Sebagai contoh berkata dengan sopan terhadap kawan yang menghisap rokok tentang kesan saling ingat pada diri dan rakannya. Dan akhirnya kesimpulannya kita naklah sentiasa beradab, berbicara BI ni agar dihormati masyarakat. Simple ya, agar hormat masyarakat. Bila gabungkan balik, rupanya dia lemah ni pendek ya. Bukan banyak mana pun, pendek je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris tu kan kesimpulannya. Hal ini sebagai contoh, kesimpulannya nak bezakan antara huraian, ini huraian lengkap, ini kesimpulannya. Oleh itu kita hendaklah sentiasa beradab, berbicara. Ini sila tu agar dihormati. Okey? Habis selesai masalah. Jadi banyak tajuk apa nak buat? Kena banyak latihan. Latihan perlu untuk bina kemahiran. Sebenarnya kalau kamu tengok dalam buku Madu Gemilang tu dah cukup dah. Kamu dah hatam sekali ke, buat kali kedua dah hatam dah cukup dah sebenarnya latihan. Latihan untuk bina kemahiran. Terutama soalan-soalan kebat, dia perlukan kepada banyak latihan. Bagi latihan, kemudian jawab latihan tu, kemudian kamu rujuk kepada guru. Didik
KPM pun banyak dalam TV kan ada kan didik KPM. Bahan dalam YouTube cukup banyak. Bahan-bahan dalam YouTube cukup banyak. Kamu tayarlah dekat YouTube tu Pendidikan Islam SPM. Melambak dia. Kalau silap-silap muka ustaz pun ada kat situ. Orang rakan-rakan masuk, bukan ustaz masukkan ya, kami depa masukkan ya. Pun ada juga. Jadi apa kalau ada persoalan boleh hubungi ustaz ya 012 tu nombor ustaz tertera. Jadi setakat ni dululah. Rasa masa pun dah berapa sekarang ni? Ustaz tak ada jam ni sebenarnya. Okey. Okey, ada soalan daripada pelajar-pelajar atau guru-guru untuk Ustaz? Okey. Ada soalan? Oh, 1-3 minit. Ngam-ngam je. Memang ustaz cakap laju Ada soalan tak ada? Semua setuju je. Kita buat masa ni ustaz. Memang ustaz cakap laju sebab ustaz nak kejar masa sebenarnya. Ustaz ada soalan sikit. Macam contoh yang kebat 6 markah dengan 4 markah tu. Maksud dia kalau tahun ni kita tak tahu macam mana bentuk soalan kebat tu lah 4 atau 6. Okey. Jadi kalau 6 kita ikut saja apa yang Ustaz guide tadilah. Okey. Takat ni saya dah bincang beberapa kawan dengan Ustazah Nurima, Ustazah Ustaz beberapa kawan Ustaz Amizat. Kalau ditakdirkan tahun ni keluar soalan yang 6 markah, jadi buat macam tu. Kita cara jawabnya macam soalan PSI, Quran Sunnah. Dia bentuk macam tu. Sebab dia tak ada lagi panduan ya. Memang ada orang kata soalan kebat berbeza dengan soalan kebat lama. KSSM ini, saya pun ada dengan cakap kan, KSSM ini dia berbeza dengan apa yang lama, tapi sebenarnya tak ada, sama je. Dia ada stimulus, kebat itu je. Mungkin cara penyolaannya mungkinlah beza kan, tapi kebat sama je, ada stimulus, ada soalan, kemudian dalam menjawab tu yang penting ada 4 perkara tu, isi, huraian ada, huraian lengkap ada, kesimpulan ada. Itu aja. Okay. Jadi bila kita menjawab tu kena ikut format yang Mandi ajar. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih Ustaz Zulkifli bin Ahmad Nur di atas penyampaian, perkongsian tips. Banyak sangat tips dan teknik yang Ustaz bagi, yang Ustaz ajar. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua dapat ambil segala manfaat, segala perkara-perkara ilmu yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi. Yang mana bagi memudahkan dan membantu pelajar-pelajar calon SPM Pendidikan Islam khususnya untuk menjawab kertas peperiksaan Pendidikan Islam SPM format baru. Betul saya format baru ya Ustaz ya? Format baru. Okey, KSSM. Okey, jadi saya harap segala perkongsian ilmu berkenaan teknik menjawab sebentar tadi dapat pelajar-pelajar aplikasikan semasa menjawab soalan peperiksaan Pendidikan Islam. Dan banyakkan, ini pesanan jugalah, banyakkan latihan dan ulang kaji bahan-bahan tudingan serta modul gemilang. Buatlah latih tubi, ulang semula, lihat balik tips-tips, akronim yang digunakan seperti mana haji tadi kan. Kita dapat belajar dalam masa berapa minit Ustaz? 10 minit. Contoh apa tadi? Nina went to school by taxi. Nina. Masuk bahasa Inggeris Ustaz ya? Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bersyukur dan tertib. Kita dapat dah 6 rukun haji. Jadi sekian itu sahaja Ustaz. Terima kasih kepada semua guru dan anak-anak didik kerana bersama-sama menjayakan program pada hari ini. Mohon ampunan maaf daripada saya sebagai pengacara pada hari ini, moderator, jika ada tersalah kata, tersilap bicara dan sebagainya. Jadi sama-samalah Ustaz, boleh Ustaz kongsikan kita doa sebelum kita tutup Ustaz? Untuk anak-anak yang lain, selepas habis ni jangan keluar lagi ya, kita ada quiz. Tunggu je. Ustaz? Sabtu ni saya ada talk tentang kebat saja. Nanti saya bagi pada Ustazah Sareda ya. Dia boleh. Dalam bentuk apa?
YouTube YouTube. Penganjur tu dia dalam bentuk YouTube. Nanti saya akan link kongsi lah. Okey, Kebat baik. saja tentang Okey, jadi kebat. jangan lupa ya anak-anak, nanti kita akan kongsikan share link YouTube Ustaz yang membincangkan tentang kebat sahaja, khusus tentang kebat. Okey. YouTube Jadi tu bukan saya buat dia, yang buat orang lain. okey. Saya Link tukang untuk cakap lagi je. ya. Saya Okey. tukang cakap je. Saya tukang cakap. Okey. Okay. Jadi saya mohonlah Ustaz untuk bacakan doa sebagai penutuplah kepada anak-anak kita ni, calon-calon SPM, semoga mereka berjaya dengan cemerlang dalam pendidikan Islam, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abni shifaiha wa nursi waladiyha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim arzakana wa sallim ajasana wa sallim ihwanina minal muslimi wal muslimat birahmatir rahimin. Allahumma arzuqna ya rabbil fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal ilhamal malaikatal muqarrabin bi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayya futul arifin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu hazna iz sya'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas doanya. Semoga kita sama-sama cemerlanglah dalam apa sahaja bidang yang kita ceburi, apa sahaja perkara yang kita lakukan, insya-Allah dipermudahkan segala urusan dan cemerlang dunia dan akhirat hendaknya. Amin. Okay, jadi Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur diri dulu Okey, terima kasih Ustaz ya. Ustazah Jannah dulu. Saya Ozaf dulu ni. Saya mentor. Ya. Thank you Ustaz kan. Ya. Terima Okay, kasih jumpa Ustaz lagi atas ajar Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siapalah